warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, khususnya kepada para alim ulama, para ustaz, tuan imam, tuan Bilal pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat sekalian, mukminin mukminat yang hadir dalam kuliah maghrib khas yang juga mempunyai tajuk yang khusus. Saya diminta pada malam ini untuk mengisi tajuk sejauh mana ancaman Wahabi kini di Malaysia dan langkah berkesan menangani fahaman yang bahaya ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, suka saya ingatkan bahawa tajuk Wahabi ini bukan semua orang suka dengar. Tajuk yang agak sensitif dan mungkin bagi setengah kawan-kawan kita, kalau dengar Wahabi itu dia rasa barangkali badan tu rasa panas, kulit rasa gatal-gatal, mulut rasa nak mencarut, ya. Ada yang macam itu. Tapi kalau kita tanya, kamu kenapa macam ni? Kamu ni Wahabi ya? Dia marah dia. Kamu jangan senang-senang label orang Wahabi. Tapi bila kita mendedahkan tentang bahaya fahaman Wahabi, dia tak senang. Dia akan cuba mempertahankan. Jadi saya mohon maaf awal-awal ya. Kalau mungkin tak ada di Masjid An-Najwan ni. Kalau maklumlah. Bila kata Malaysia ni termasuklah Melaka. Jadi di sana sini tu sudah mula merebak fahaman ini. Jadi saya harap kalau sudah berminat dengan fahaman Wahabi pun boleh pertimbangkan semula apa yang saya bentangkan pada malam ini. Baik. Apa dia Wahabi? Yang Wahabi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mengikut kepada manhaj, pegangan, cara fikir, pengasas kepada fahaman ini, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Jadi nama pengasas fahaman ini bukan Wahhab, nama beliau adalah Muhammad. Kenapa jadi Wahabi? Kerana beliau lebih terkenal dengan Ibn Abdul Wahhab. Abdul Wahhab bapa beliau ulama ahli sunnah wal jamaah bermazhab Hambali dalam fiqh. Jadi biasa orang Arab sama ada terkenal dengan Abu, bapa siapa, atau terkenal dengan Ibn, anak siapa. Jadi beliau ni terkenal dengan Ibn Abdul Wahhab. Kalau beliau orang Melaka barangkali dipanggil anak Pak Wahhab. Begitu. Jadi bila beliau membawa satu gerakan, satu corak pemikiran, satu kebangkitan, maka pengikut beliau itu digelar Wahabi. Begitu. Sebab itu kita pun agak heran kalau terlampau sensitif, kerana kita yang ikut kepada manhaj Al-Imam Syafi'i, kita tak ada marah kalau orang kata, kamu ni Syafi'i? Ya, dengan erti kata mazhab Syafi'i. Kawan-kawan yang Bangladesh, Pakistan juga, kalau kita tanya kamu Hanafi, dia tak ada masalah. Kalau yang Morocco misalnya kamu Maliki, dia okey. Kalau orang-orang Arab misalnya kita tanya kamu Hambali, dia pun tak ada masalah. Tapi kawan-kawan yang mempertahankan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau tanya dia Wahabi, dia biasanya melenting. Barangkali dia ugut nak saman, menjatuhkan imej saya. Begitu pula. Bukankah kamu anggap Wahabi itu bagus?
Ya, kalau Wahabi bagus, kenapa pula jatuh image kalau kamu tu Wahabi? Sebab tu naiklah image kamu. Kerana kamu dianggap orang yang bagus. Jadi macam ada satu konflik dalaman. Puncanya kenapa? Kerana memang fahaman Wahabi ini ada sejarah hitamnya. Pada awal-awal kebangkitan dahulu, mereka jelas adalah golongan Khawarij yang bangkit melawan pemerintah Khilafah Uthmaniyah. Sehingga mereka merampas dua tanah suci Makkah dan Madinah. Terpaksalah kerajaan Islam pada masa itu menghantar tentera dari Mesir untuk mengambil semula kekuasaan di Makkah dan di Madinah, dan ribuan umat Islam yang dibunuh oleh golongan Wahabi pada masa itu. Kenapa? Bahaya yang pertama adalah bahaya akidah. Dan ini yang paling asas. Walaupun biasanya Wahabi nak menarik minat umat Islam, mereka tidak akan pergi kepada isu akidah dahulu. Mereka akan pergi kepada isu sunnah dan bid'ah. Mereka kata mereka ini nak menghidupkan sunnah dan nak menolak bid'ah. Ini satu pelawaan yang menarik. Kerana kita orang Islam, tentulah kita itu tertarik kepada sunnah. Dan tentulah kita itu tidak mahu kepada bid'ah. Tetapi Wahabi, cara memahami sunnah dan bid'ah mereka itu bercanggah dengan cara kefahaman para alim ulama. Tak sama. Tapi bahaya yang lebih bahaya adalah yang selepas itu. Bila kita sudah terpengaruh dengan mereka, sudah ada percaya dan menganggap mereka ada integriti, barulah mereka move kepada akidah. Bahayanya di mana? Adalah di dalam kefahaman Tauhid 3. Ada orang kata, apa pula masalah Tauhid 3? Kalau tak betul, takkan ada dalam silibus. Ya, itu bukan dalil. Takkan kita berfikiran simplistik macam itu. Yang ada dalam silibus adalah yang diletak dalam silibus. Bukan berarti kalau ada dalam silibus maka mesti semuanya betul. Baik. Tapi kita tidak nafikan bahawa Tauhid 3 ni ada tempat-tempat yang memang betul, yang wajib kita terima dan haram kita tolak. Ya. Apa dia Tauhid 3? Pertama, Tauhid Rububiyah. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Dan yang ketiga, Tauhidul Asma'i wa Sifat. Ya, saya ulang. Pertama, Tauhid Rububiyah, daripada perkataan Rabbun. Kan kita selalu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Rabbun apa maknanya? Tuhan. Jadi Tauhid Rububiyah adalah mengesakan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit. Ya. Tidak ada yang lain melainkan Allah semata-mata. Ini kita wajib terima. Ya, haram kita tolak. Memang itu hakikatnya. Walaupun zahir kita kata nampak orang itu yang berjalan, orang itu yang berlari, orang itu yang bercakap, tetapi hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang ciptakan kamu, yakni kita makhluk Allah. Dan apa yang kamu amalkan, baik atau buruk, adalah makhluk Allah juga. Cuma dalam Tauhid Ahli Sunnah wa Jamaah, Tauhid Sifat 20, kita tak panggil Tauhid Rububiyah. Kita panggil apa? Tauhidul Af'al ataupun Wahdaniyatul Af'al. Af'al plural kepada fi'il. Maknanya perbuatan yang pelbagai ini, ya, naik, turun, gerak, diam, hidup, mati, sakit, sihat, ya, melompat dan sebagainya, hakikatnya itu kembali kepada kuasa dan kehendak Allah Ta'ala. Berarti tidak akan bergerak walaupun sebutir pasir, tidak akan gugur walaupun sehelai daun, melainkan itu adalah kudrah iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kamu panggil Tauhid Rububiyah, kami panggil Wahdaniyatul Af'al, tak perlu berbalah lah ya, kalau setakat itu tak ada masalah. Ya, sama-sama terima konsep Tauhid. Masalah timbul, dan inilah yang dipegang oleh golongan Wahabi adalah Tauhid Rububiyah ini dakwa mereka ada pada semua orang. Bukan hanya pada orang Islam sahaja, orang musyrik juga ada Tauhid Rububiyah. Orang seperti Abu Jahal, orang seperti Abu Lahab, kata mereka bertauhid, tapi tauhid rububiyah. Ini batil. Mereka kata kami dalam akidah pegang akidah salaf. Salaf mana yang pegang macam itu? Cuba namakan. Sahabat Nabi mana yang kata orang musyrik bertauhid? Tabi'in mana yang mengatakan orang musyrik bertauhid?
Nah, ini sebenarnya bukan akidah salaf, ini akidah khalaf. Khalaf maknanya generasi yang datang kemudian, iaitu seorang tokoh yang hidup pada kurun ke-8 Hijrah. Maknanya 700 tahun lebih Hijriah, ya, bukan Masihi. Iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah. Ya, rahimahullah ta'ala, beliau memang alim. Itu tidak dinafikan. Ya, kalau Al-Imam Ibn Taymiyah ni ulama', setahu saya, yang bersetuju dan yang tak bersetuju dengan beliau, semua tidak menafikan kalau beliau itu ulama'. Tapi masalah dengan beliau, sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ajibatul Mardiyah Anil Asilatil Makkiyah, kata beliau Al-Imam Ibn Taymiyah ini ilmuhu akbaru min aqlihi. Ilmu beliau lebih besar lagi daripada akal beliau. Maknanya ilmu beliau banyak, tapi sebahagian daripada ilmu beliau itu beliau tidak dapat cerna dengan baik. Maka keluar fatwa-fatwa yang melanggar ijma'. Kata Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi, dikatakan bahawa lebih kurang 60 ijma' ulama' dilanggar oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, sebahagian dalam perkara usul, yakni akidah, dan sebahagian dalam perkara furu', yakni hukum hakam. Bila ulama' dah ijma', beliau langgar. Beliau keluarkan fatwa yang berbeza. Salah satunya di sini, iaitu mendakwa orang musyrik bertauhid, itu tidak ada ijma' ulama' sebelum daripada beliau yang namanya musyrik tidak bertauhid dengan apa jenis tauhid sekalipun. Okay. Habis Al-Imam Ibn Taymiyah kan bukan Wahabi, betul? Ini yang pelik. Bila saya berdialog di Perlis pada 25 hari bulan Jun yang lalu, maka disebut oleh rakan dialog kami, iaitu Ustaz Saman Ali, tentang Al-Imam Ibn Taymiyah sebagai contoh bahawa Wahabi juga menerima konsep yaqazah, iaitu melihat Nabi SAW dalam keadaan jaga. Kalau lihat Nabi dalam keadaan tidur, itu tak ada pertikaian. Kita semua tahu dalam mimpi macam-macam pun kita boleh lihat. Tapi dalam keadaan tak tidur, boleh atau tidak melihat Nabi SAW? Maka kata Ustaz Saman Ali, Wahabi pun ada yang terima. Ibn Taymiyah terima, kata beliau. Jadi saya terangkan Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Jadi sepertinya excited. Yang sokong Wahabi pun excited. Ustaz aku pun kata Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Memang betul. Kan kita dah takrifkan Wahabi tadi, orang yang mengikut manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada kurun ke-12 Hijrah. Ibn Taymiyah hidup pada kurun ke-8. 400 tahun beza. Takkan yang hidup 400 tahun sebelum itu ikut yang lahir 400 tahun selepas beliau? Kan tak mungkin. Mustahil. Habis apa kaitan Al-Imam Ibn Taymiyah dengan Wahabi? Kaitannya beliau bukan Wahabi. Beliau adalah idola golongan Wahabi. Beliau adalah ikutan golongan Wahabi. Sekira-kira hampir sahaja apa fatwa Ibn Taymiyah kata, insya-Allah golongan Wahabi tidak menyalahi. Mereka akan ikut walaupun bercanggah dengan ijma'. Contohnya di sini. Ada pula orang musyrik tapi bertauhid. Puncanya adalah kerana salah faham ayat suci Al-Quran, yang antara lainnya ada beberapa ayat yang seumpama ini. Salah satunya Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkharas syamsa wal qamara la yaqulunna Allah." Demi sekiranya kamu tanya kepada orang-orang musyrik, wala in sa'altahum, hum tu makna mereka. Mereka itu siapa? Musyrikin. Kalau kamu tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang cipta langit dan bumi? Dan siapa yang pusingkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Nescaya orang musyrik akan menjawab Allah. Maka kerana ayat Quran ini, mereka menyangkakan kalau begitu, ya orang musyrik bertauhid. Sebab mereka kalau tanya siapa cipta langit bumi, mereka tak kata berhala, mereka kata Allah. Itu buktinya mereka bertauhid, tapi rububiyah lah. Maknanya menciptakan, mengawal matahari dan bulan, Allah. Mereka tak kata berhala. Ini keliru. Ini salah faham ayat Al-Quran. Ya, banyak penyelewengan bukan kerana tolak Quran hadis. Yang tolak Quran hadis itu jelaslah menyeleweng. Ya, tapi kerana salah tafsir ayat Quran, salah pasang hadis, banyak juga jadi sesat. Boleh pula ikut Quran jadi sesat. Yudillu bihi katsira. Quran disebut yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan apa yang dalam Quran itu, ramai yang jadi sesat dan ramai juga yang dapat hidayah. Apa beza? Kan sama-sama Quran.
Iaitu beza cara berinteraksi dengan Quran. Yang faham Quran ikut panduan ulama, insya-Allah dapat hidayah. Yang faham Quran tafsir kepala otak sendiri, itu biasanya jadi sesat. Jadi yang sepatutnya ayat itu bukan dalil orang musyrikin bertauhid. Kerana syirik lawan tauhid, tak mungkin dia musyrik tapi dia bertauhid. Itu adalah dalil bahawa orang musyrikin, di dalam mereka itu syirik, mereka sebenarnya tidak ada hujjah, melainkan hanya taklid buta tuli kepada amalan nenek moyang. Bila disuruh bertauhid, sembah Allah, mereka dilarang sembah berhala, mereka kata haza ma wajadna alaihi aba'ana. Sembah berhala inilah amalan tok nenek kami, takkan kami nak tinggal. Maka kalau kita hujah secara akliyah, kamu sembah berhala, adakah berhala yang pusingkan matahari dan bulan? Adakah berhala yang kamu sembah ini yang ciptakan langit dan bumi? Pasti mereka tak boleh jawab ya. Mereka pun tahu jawapan itu tak betul. Kan mereka sendiri yang bentuk-bentukkan berhala tu. Takkan berhala pula yang cipta langit bumi, sedangkan mereka lahir langit bumi dah ada. Maka nak tak nak, kalau ditekan secara ilmiah, mereka terpaksa mengaku ya memang Allah yang ciptakan. Adakah berarti mereka bertauhid? Tidak. Di hujung ayat Allah berfirman apa? Fa anna yufakun. Lalu ke manakah mereka dipalingkan? Buka kitab tafsir, ai ila syirki. Mereka masih dipalingkan kepada kesyirikan. Habis mereka jawab Allah tadi, yudunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Mereka cuba nak meredakan kamu dengan mulut mereka, tapi hati mereka enggan beriman. Hati mereka enggan bertauhid. Hati mereka masih mensyirikkan Allah. Buktinya dalam surah Hud. Dalam surah Hud dirakamkan perkataan orang musyrikin kepada Nabi Hud alaihissalam, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apa wahai Hud, melainkan nak bagi tahu bahawa kamu telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi kalau begitu orang musyrikin menganggap berhala itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Mana tidak ada tauhid rububiyah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahaya Wahabi datang daripada tauhid uluhiyah, daripada perkataan ilah. Apa makna ilah? Ya Tuhan juga. Rabbun makna Tuhan, ilah juga makna Tuhan. Sebab itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, siapa yang bertauhid dari segi rububiyah, tentu dia tauhid uluhiyah. Dan sebaliknya. Tapi dakwah Imam Ibn Taymiyah dan Wahabi ikut, kata dia, tauhid uluhiyah ni belum tentu ada pada orang Islam. Kan tadi tauhid rububiyah ada pada orang musyrik. Dia menyamakan orang musyrik macam orang Islam juga. Yang lebih parah adalah, kata dia, tauhid uluhiyah ni belum tentu ada pada orang yang mengucap dia kalimah syahadah. Belum tentu ada pada orang yang sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Baik, apa makna tauhid uluhiyah? Iaitu mengesakan Allah sebagai ilah. Sebagai Tuhan yang disembah, hanya boleh sembah Allah. Haram lagi syirik menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Sebab itu mereka kata, tauhid rububiyah memandang pada perbuatan Allah. Kan kita dah sebut tadi, apa yang berlaku itu semua perbuatan Allah sebenarnya. Tauhid uluhiyah memandang kepada perbuatan manusia. Manusia itu sembah siapa? Kalau sembah Allah, ya betul. Kalau sembah selain daripada Allah, haram dan syirik. Wajib kita terima yang itu. Tauhid uluhiyah setakat macam itu, haram kita tolak. Sebab betul. Tapi itu kan konsep Wahabi. Konsep Wahabi ke, konsep siapa ke, kalau betul wajib kita terima. Baik, masalah di mana? Masalah pada tauhid uluhiyah adalah dakwaan yang mempertikaikan pertama amalan tawassul. Atas nama tauhid uluhiyah, mereka mempertikaikan tawassul. Yang kedua, tabarruk, ambil berkat juga dipertikaikan. Yang ketiga adalah istighatsah, meminta pertolongan juga disyirikkan. Ini bahaya yang kedua. Macam mana tu? Baik, tawassul dahulu. Tawassul berarti menjadikan sesuatu wasilah. Dalam konteks yang kita bincangkan ini adalah menyebut sesuatu di dalam doa. Moga-moga dengan itu Allah perkenankan doa kita. Itu maksud tawassul. Maka antara kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi ada persamaan dan ada perbezaan. Persamaan yang pertama, tawassul dengan menyebut nama Allah. Al-Asma'ul Husna. Yang kita sebut misalnya Ya Razzaq. Untuk apa? Minta rezeki. Ya Alim, untuk dapat ilmu.
Ya Fattah untuk dapat keluasan. Ya Sattar, semoga Allah tutupkan aib kita. Ya Qahar, Ya Jabbar, nak berdepan dengan musuh misalnya. Ini Wahabi kata tak ada masalah, macam ini tawassul yang dibenarkan, kita juga setuju bahawa itu adalah tawassul yang bagus. Yang kedua, masih sepakat Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi, tawassul dengan amal soleh. Maksudnya apa? Nak berdoa, buat amal soleh dulu dan langsung berdoa. Moga-moga dengan amal soleh itu Allah perkenankan doa kita. Sebelum berdoa, bersedekah dahulu, buat baik pada anak yatim dahulu misalnya. Atau memang amal soleh tu kita dah buat lama dah. Mungkin 3 tahun lepas kita ada buat sesuatu kebaikan, termasuklah mencegah diri daripada maksiat juga kebaikan. Misalnya satu orang 3 tahun lepas dia adalah penjawat awam. Tugas dia akan luluskan projek atau tak luluskan, itu tugas dia. Jadi satu masa dia ditawarkan rasuah supaya luluskan projek walaupun sebenarnya orang tu tak layak. Dia teringin 100,000 misalnya. Banyak juga. Tetapi dia ingat oleh kerana ini haram. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menjanjikan neraka kepada ar-rashi wal murtashi. Orang yang bagi rasuah, orang yang minta rasuah, dua-dua masuk neraka. Tak berani. Lalu dia tak ambil rasuah. Bila cerita ni? 3 tahun lepas. Tahun ni Allah uji dia dengan penyakit. Berobat sana tak sembuh, hospital tak sembuh, cara kampung tak sembuh, homopati tak sembuh, alopati tak sembuh. Akhirnya dia angkat tangan, Ya Allah, Ya Tuhanku, kalaulah saya menolak rasuah dulu itu adalah amal soleh di sisimu, Engkau sembuhkanlah penyakitku ini. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Wahabi kata itu tawassul yang sunnah. Bagus. Ahlussunnah wal Jamaah juga kata itu bagus. Tak ada masalah. Wahabi mula goyang bila membabitkan tawassul dengan orang soleh. Dan bergantung kepada jenis Wahabi juga. Ada Wahabi baru na'ab, ada Wahabi otai. Kalau Wahabi baru na'ab, semata-mata tawassul dengan orang soleh tu dia dah bangkang dah. Ini pengalaman saya sendiri berinteraksi dalam Facebook, saya jumpa Wahabi yang macam itu. Dia kata apa? Dia kata bila kita tawassul dengan orang soleh itu kan makhluk. Berarti kita menjadikan makhluk sebagai perantaraan antara kita dengan Allah. Sebab itu kita minta direct dengan Allah. Ya Allah berikan aku ini, Ya Allah berikan aku itu. Kenapa nak sebut orang soleh? Orang soleh itu makhluk. Bila kita menjadikan makhluk sebagai perantaraan dalam doa, berarti kita mensyirikkan Allah. Ini jelas batil. Kenapa? Kerana bukan orang soleh saja makhluk, amal soleh pun makhluk. Kan dah sebut ayat Quran tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu, makna kamu tu makhluk Allah, dan apa yang kamu amalkan soleh atau tidak itu adalah makhluk Allah. Jadi apa justifikasi? Bagus, sunnah sebut satu makhluk iaitu amal soleh dalam doa. Sebab ada syirik dan haram, sebut satu makhluk yang lain iaitu orang soleh. Tak ada justifikasi. Tak ada dalil. Bahkan. Lalu, kalau Wahabi yang otai, Wahabi yang terpelajar, yang mengaji, mungkin ada BA, mungkin ada Masters, mungkin ada PhD, yang ini mereka tak kata begitu. Mereka kata, boleh. Boleh tawassul dengan orang soleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, orang soleh masih hidup, tak apa. Kita tawassul dengan orang soleh masih hidup, misalnya ada di Melaka ni orang soleh, kita pergi jumpa dia, Tuan Guru, saya ada hajat, tolong Tuan Guru doakan, moga Allah perkenankan hajat saya. Atau Tuan Guru, saya nak berdoa, tolong aminkan. Macam itu boleh, bagus. Tapi kalau tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, kata dia itu khilaf. Khilaf di kalangan ulama, yang rajih, yang kuat adalah haram. Ini tak betul. Bila masa ulama khilaf? Asalnya tidak ada khilaf. Bahkan di zaman sahabat itu tidak ada khilaf. Masalah tawassul orang mati orang hidup tidak pernah dikhilafkan. Yang melanggar ijma' ini adalah Imam Ibn Taimiyah. Yang mula-mula memperisukan tawassul ini adalah Imam Ibn Taimiyah. Dah 700 tahun lebih. Umat Islam menerima tawassul orang hidup orang mati tidak ada beza. Semata-mata kerana Imam Ibn Taimiyah berfatwa berbeza, maka Wahabi berpegang dengan Imam Ibn Taimiyah. Kata dia yang kuat adalah haram. Mana dalil? Kan selalu Wahabi kuat berslogan, antara slogan dia agama itu terbina atas dalil. InsyaAllah. Okey. So mana dalil? Mana dalil tawassul dengan orang mati itu haram lagi syirik? Cuba bawa satu hadis kah? Satu ayat Quran kah? Tak ada. Okey. Yang ada adalah dalil Nabi SAW sendiri mengajar doa tawassul. Yang ada dalil bahawa sahabat Nabi sendiri bertawassul.
Okey. Jadi misalnya Nabi SAW bila ada orang buta meminta supaya didoakan agar sembuh daripada kebutaan, Nabi SAW asalnya mengatakan kalau kamu sabar itu lebih baik. Kata orang buta tu, saya susahlah. Kalau orang nak pimpin tak ada, nak pergi masjid tak ada orang nak bawa. Jadi Nabi SAW tak doakan, Nabi kata macam ni, kamu pergi ke tempat wuduk, berwuduk, solat 2 rakaat. Lepas solat kamu baca doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu. Ini bukan doa tawassul. Jadi kadang-kadang kawan-kawan kata buat apa susah-susah tawassul? Doa biasa kan boleh. Ya, doa biasa boleh. Kita tak nafikan. Masalahnya kamu mengharamkan tawassul, kita nak tahu dalil. Kemudian Nabi ajar wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad nabi rahmah. Ini namanya tawassul. Bahkan lebih pada itu. Nabi mengajar lagi supaya orang itu berdoa, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda. Wahai Muhammad, aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanku pada hajatku, moga diperkenankan. Itu kan jelas doa tawassul. Oh, tu bolehlah sebab Nabi SAW masih hidup lagi. So, mana dalil? Adakah dalam hadis itu Nabi SAW bagi tahu doa macam ini hanya boleh dibaca ketika saya masih hidup? Kalau saya dah meninggal nanti, jangan lagi baca doa macam ni, haram? Ada? Tak ada. Itu berarti as-sukutu fi mahallil bayan. Diam pada tempat sepatutnya Nabi kena terang. Kan sifat seorang Nabi tabligh, menyampaikan. Tiba-tiba seorang mati haram. Nabi diam je, tak terangkan? Mustahil. Bahkan kefahaman sahabat Nabi tidak menyokong kefahaman Wahabi. Mereka cakap je lah. Dalam akidah ni, agak-agak yang faham tauhid syirik ni, sahabat Nabi ke Wahabi? Dan itulah sahabat Nabi lebih faham. Sahabat Nabi bernama Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu mengajar doa tawassul yang Nabi ajar kepada orang buta tadi bila? Lama selepas kewafatan Nabi SAW, iaitu ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Berarti sahabat Nabi faham tak ada masalah. Doa tawassul nak baca masa Nabi hidup boleh, nak baca lepas Nabi wafat pun tak mengapa. So Wahabi ambil dalil daripada mana? Bercanggah dengan fahaman sahabat Nabi. Oh, macam ni. Rupanya kata Wahabi, dalil tak boleh tawassul dengan orang telah meninggal dunia adalah kerana ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, berlaku kemarau, Sayyidina Umar buat istisqa. Dan istisqa maknanya solat minta hujan. Dalam doa, Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas. Al-Abbas ni bapa saudara Nabi. Adik-beradik kepada bapa Nabi. Ya. Jadi, kata mereka, inilah dalil, inilah bukti haram bertawassul dengan orang mati. Kerana kalau boleh tawassul dengan orang telah meninggal dunia, kenapa Sayyidina Umar tak tawassul dengan Nabi direct? Kenapa tawassul dengan Al-Abbas? Ini namanya bukan dalil. Ini kefahaman kamu terhadap kejadian yang berlaku. Tak ada pun dalam kejadian Sayyidina Umar kata, ya Allah, ya Tuhanku, oleh kerana tawassul dengan orang mati itu haram, maka saya bertawassul dengan orang yang masih hidup. Kan tak ada. Yang ada adalah Sayyidina Umar tawassul dengan makna, ya Allah, dahulu kami tawassul dengan Rasulmu, engkau beri hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, berilah hujan kepada kami. Wahabi yang faham itu sebab Nabi dah wafat. Sayyidina Umar tidak faham demikian. Sayyidina Umar menerangkan bahawa Nabi SAW ketika bagi dia hidup memandang kepada Al-Abbas sebagaimana pandangan anak kepada bapa. Maknanya pandangan hormat sungguh. Nabi hormat sungguh kepada Al-Abbas. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ikutlah sunnah Nabi kamu. Maka hormatlah kepada Al-Abbas, jadikanlah Al-Abbas itu sebagai wasilah bertawassul kepada Allah. Maknanya sebabnya bukan kerana Nabi dah wafat, tapi kerana nak ikut sunnah Nabi, memuliakan Al-Abbas. Itu sebab kenapa tawassul dengan Al-Abbas. Dan bahkan Al-Abbas sendiri menerangkan, manusia menjadikan aku sebagai wasilah kerana kedudukan aku di sisi Nabi. Bukan kerana Nabi dah wafat, tapi kerana Al-Abbas ini dimuliakan oleh Nabi, maka manusia memuliakan Al-Abbas. Jadi, nak ikut sahabat Nabi ke nak ikut Wahabi? Nak ikut sahabat Nabi lah, selamat. Baik. Seterusnya adalah tabarruk. Tabarruk setakat yang saya tengok sama juga. Kalau Wahabi baru na'ab, semua dia pun dipertikaikan. Buat apa nak ambil berkat dengan baju Nabi apa semua? Semua kita minta kebaikan daripada Allah. Memang. Kamu nak pandang hakikat, semua daripada Allah.
Yang bagi kenyang pun Allah. Yang bagi sembuh pun Allah. Tak payah makan nasi lah kalau macam tu. Tak payah berobat lah kalau macam tu. Kan berobat makan nasi ni asbab. Sama juga tabaruk tu asbab. Yang bagi kebaikan tentulah Allah. Jadi, tapi yang mengaji saya lihat mereka tak bangkang tabaruk dengan kesan-kesan Nabi. Setakat saya tengok ya, tokoh-tokoh Wahabi pun mereka tak larang kita ambil berkat misalnya dengan rambut Nabi, dengan baju Nabi, hatta dengan capal Nabi, mereka tak larang. Yang mereka sensitif kalau logo capal. Dia kata, apa letak capal atas kepala? Kan pening Wahabi tu. Yang letak atas kepala tu capal ke kepiah? Kan kepiah yang hamba Allah tu letak atas kepala kepiah, tapi ada logo capal. Kalau letak capal, kita pun tak setuju. Kan capal tu kan buat letak di kaki. Kalau ada orang ambil capal letak atas kepala, kita pun marah dia. Jangan macam tu bang. Itu bukan tempat dia. Tapi kalau sekadar kepiah ada logo capal, kopiah ada logo masjid, adakah letak masjid atas kepala? Ya, kan agak kurang cerdas lah Wahabi ni. Kan capal dengan logo capal pun dia tak boleh beza. Tapi kalau memang capal Nabi, itu Wahabi tak ada masalah. Bahkan dia kata kalau memang itu capal Nabi, saya orang pertama akan tabaruk. Masya Allah, okey. Cuma dia mengatakan tabaruk hanya khusus dengan Nabi saja. Dalil tabaruk banyak. Nabi berwuduk, orang ambil air wuduk Nabi, sapu ke muka, sapu ke badan. Nabi SAW sendiri bila tahlul daripada haji, Nabi perintahkan supaya rambut bagi dia dibahagi-bahagikan. Untuk apa rambut dibahagikan? Boleh makan kah? Tak boleh. Tabaruk, ambil berkat. Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu panglima perang, letakkan 3 helai rambut Nabi SAW dalam kain serban beliau, dan beliau beritahu kepada orang ramai, semenjak itu sentiasa Allah beri kemenangan dalam peperangan. Yang bagi kemenangan Allah atau rambut? Ya Allah. Habis rambut buat apa? Tabaruk, ambil berkat. Yang sembuh penyakit siapa? Allah atau makhluk? Ya Allah. Tetapi ketika Nabi Yaqub alaihissalam diuji dengan masalah mata, beliau ambil berkat dengan baju seorang rasul yang lain, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam, diusap ke muka beliau, elok sembuh. Bukan berarti bukan Allah yang menyembuhkan, tetap Allah juga. Tapi itu namanya tabaruk. Jadi di sisi kita, tabaruk ini boleh dengan Nabi SAW dan boleh dengan orang soleh. Di sisi Wahabi, hanya boleh dengan Nabi saja. Dengan orang soleh tak boleh tabaruk. Itu beza. Sebab itu bila ada kawan-kawan pergi mandi, bukan kawan-kawan kita lah, ya, ada anak-anak muda yang pergi mandi di Gunung Jerai, Wahabi menggelupur. Kita relax je. Mandi pergi di Gunung Jerai. Ya, ada beberapa kemungkinan. Pertama, sebab dekat dengan tempat dia nak tuju. Kalau mandi awal di rumah, ya boleh. Tapi sampai di sana berpeluh balik. Ini dah dekat. Satu. Yang kedua, air gunung, air bukit ni biasanya lebih fresh. Tak ada klorin, tak ada apa. Ya, lebih segar. Yang ketiga katanya, perigi yang mereka mandi itu dinamakan perigi syekh. Perigi Tok Syekh. Kerana ada ulama' orang soleh yang menggali perigi tersebut. Maka, diharapkan ada keberkatan daripada kesan orang soleh. Di sisi kita, Ahlussunnah wal Jamaah, okey. Boleh ambil berkat dengan kesan orang soleh. Wahabi tak boleh. Ambil berkat hanya boleh dengan Nabi SAW. Baik. Yang ketiga adalah istighasah. Apa dia istighasah? Daripada perkataan bahasa Arab, istaghasa yastaghisu, istighasatan, iaitu minta tolong. Ghaus itu adalah pertolongan. Ya. Jadi istighasah minta tolong. Masih sepakat Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Pertama, minta tolong dengan Allah itu hakikat. Wahabi kata minta tolong dengan Allah, kita pun setuju. Minta tolong dengan Allah itu yang hakikat sebenar. Walaupun zahir kita kata Tuhan tolong saya, sepatutnya dalam hati kita ingat tidak akan ada yang boleh tolong kecuali Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi minta tolong dengan Allah tak ada masalah ya. Kita dengan Wahabi sepakat. Yang kedua, masih sepakat kita dengan Wahabi kalau minta tolong dengan makhluk. Iaitu sebahagian minta tolong dengan makhluk itu boleh dibenarkan, tak ada masalah. Dan sebahagian yang lain itu haram, bahkan syirik. Setakat itu masih sepakat. Bagi dua ya. Minta tolong dengan makhluk, ada yang dibenarkan, ada yang dilarang. Beza adalah dalam menentukan mana yang dibenarkan, mana yang dilarang. Di sisi kita, Ahlussunnah wal Jamaah, minta tolong dengan makhluk, dengan manusia misalnya, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, sama sahaja, kedua-duanya haram dan syirik, kalau dengan keyakinan memang manusia itu yang tolong bukan Allah. Ketika itu jadi syirik.
Sama macam makan nasi. Kalau makan nasi sebagai asbab, silakan, biasalah. Tapi kalau makan nasi dengan keyakinan nasi itulah yang mengenyangkan, bukan Allah, syirik. Pening makan Panadol tak ada masalah, itu hanya asbab. Tapi kalau makan Panadol dengan keyakinan Panadol yang menyembuhkan, bukan Allah, syirik. Tak ada beza, hidup mati itu tak ada beza. Sama-sama makhluk, kalau suluh dengan hakikat tak boleh buat apa-apa. Dalil firman Allah Taala, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Mana kalau untuk diri sendiri tak milik, untuk orang lain lebih-lebih lagi. Bila Allah perintah Nabi cakap begitu? Ya masa Nabi masih hidup. Berarti kalau disuruh dengan hakikat, orang hidup pun tidak boleh tak beri apa-apa. Tapi kalau ditimbang dengan asbab, ya ini pertolongan daripada orang ini kebaikan daripada makhluk ini mujarab daripada makhluk ini, tak ada masalah. Tapi Wahabi mengaku begini, kata dia, minta tolong dengan makhluk hanya boleh kalau makhluk itu masih hidup di alam dunia ni, tak ada masalah. Silakan minta tolong dengan polis, minta tolong dengan bomber, minta tolong dengan YB minta tolong kita undi dia pula nanti. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita masih hidup. Ya. Tapi kalau minta tolong dengan orang mati, minta tolong dengan Nabi dah wafat, minta tolong dengan Syekh Abdul Qadir Jalani dah meninggal dunia, itu syirik. Yang ini saya belum jumpa Wahabi yang boleh taqiyah. Kalau setakat isu bid'ah, kadang-kadang Wahabi nak dapat tauliah, dia taqiyah. Dan dia tu tak ada masalah. Boleh je buat tahlil arwah apa semua ni. Kan tahlil tu la ilaha illallah. Kan? Sebab supaya dapat tauliah dulu. Hati-hati. Jadi, kalau orang yang dah biasa, kadang-kadang, nak explain payah je. Walaupun yang taqiyah, dia dah boleh bau. Yang bau-bau Wahabi dia ni. Sebab mana boleh bau? Ada ciri-ciri dia yang tak ketara. Tapi bab istirasah, saya belum jumpa Wahabi yang taqiyah, minta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia, wali atau nabi, itu adalah syirik akbar, mukhrijun anil millah di sisi Wahabi. Syirik yang besar, orang tu jadi kafir, terkeluar dari Islam. Bukan syirik macam riak tu, syirik yang tersembunyi, masih orang Islam lagi. Ini syirik, orang tu jadi kafir. Baik. Jadi kai ukur mereka ni batil. Kenapa? Kerana pertama tak ada dalil. Tak ada dalil mengatakan, kalau orang hidup boleh, orang mati tak boleh. Kalau kita tanya dia, kenapa boleh orang hidup, orang mati tak boleh? Dia akan jawab, sebab orang hidup boleh tolong. Pertama, tak semua orang hidup boleh tolong. Percaya tak? Kita pernah tak tolong orang hidup, dia tak boleh tolong. Adakah syirik kalau begitu? Sebab dia tak boleh tolong. Yang kedua, kalau kamu kata orang hidup boleh tolong, secara hakikat atau secara asbab? Kalau kamu kata secara hakikat, itulah syirik. Kalau kamu kata secara asbab, ya, Allah boleh jadikan orang mati asbab kebaikan. Dia dah mati, Ustaz, apa sebab lagi? Dia boleh berdoakan. Al-Imam Ibn Taymiyah, idola Wahabi pun mengaku bahawa orang mati boleh mendoakan orang hidup. Sabit dalam hadis-hadis kan? Jadi, itu bahaya Wahabi yang pertama, bahaya di dalam akidah. Selesai. Saya ni dah sembahyang jamak takdim. Lepas kuliah nak balik ke KL. Jadi nak tahu juga kuliah malam ni isyak terus berhenti ke, isyak bagi laluan azan, lepas tu sambung sikit lagi ke, macam mana tu? Boleh sambung. Okay. So masa isyak berhenti sekejap ke, macam mana tu? Atau azan lepas kuliah sambung terus je. So, senang macam tu. Habis kuliah saya bergerak ke KL, tuan-tuan azan, qomat, solat. Okay. Saya buka pada soalan dahulu sebelum saya pergi kepada bahaya yang kedua. Kalau ada soalan saya mampu jawab, saya jawab. Kalau tak mampu, saya minta tangguh dulu. Ada sebarang soalan setakat kita terangkan? Silakan. Baik. Tabarruk ini asalnya satu perkara muamalah bil asbab saja. Ya, kita itu berinteraksi dengan sebab musabab. Misalnya nak sembuh daripada penyakit tadi, boleh saja kita berobat, boleh saja kita itu ikhtiar, boleh saja kita mungkin berdoa, ya Allah sembuhkanlah saya penyakit. Tapi yang berlaku pada Nabi Yaqub alaihissalam, tabarruk, ya, ambil barakah dengan baju Nabi Yusuf alaihissalam, kisah dalam Al-Quran, sapu. Jadi asalnya ia hanya muamalah bil asbab. Bukan ibadah khusus, misalnya seperti solat, seperti puasa, seperti haji, itu kan ibadah khusus.
Kalau kita tak disuruh, kita pun tak nak buat. Tak ada keperluan pun, kan? Kita tak nak buat pun. Tapi oleh kerana disuruh, ibadah khusus, kita buat dan ikut sebagaimana disuruh, ada waktunya. Kalau haji, di tempatnya. Kalau puasa, ada bulannya. Tapi kalau tabaruk ni, asalnya kita cuma nak kebaikan. Tabaruk adalah mengambil barakah. Barakah maknanya ziyadatul khair. Jadi kalau kita ambil tabaruk dengan benda-benda biasa, itu tidak jadi isu sangat. Misalnya kita ambil kebaikan daripada herbal, daripada ubatan. Itu orang tak nampak isu. Tapi oleh kerana benda yang kita sendiri tak boleh nampak dia punya scientific reason dia. Cuma ia ada kebaikan. Bila kita simpan rambut Nabi SAW, atau kita rendam dalam air, kita minum, sembuh daripada penyakit. Tapi apa kaitannya? Wallahualam lah. Jadi nak kata ibadah secara ibadah khusus bukan. Dia hanya muamalah bil asbab. Muamalah bil asbab pun dia tak boleh haram. Misalnya orang kata, kalau macam tu, kalau saya minum arak, saya sihat, boleh minum arak? Tak boleh. Sebab muamalah bil asbab pun masih dia tertakluk pada hukum. Kan ada orang tanya macam tu. Bila kita kata, boleh ambil berkat dengan logo capan Nabi. Dia kata, kalau macam tu, kalau saya ambil berkat dengan salib, boleh? Ya tak boleh. Kerana salib itu kan lambang syirik. Maka muamalah bil asbab masih tertakluk dengan syariat hukum. Tak boleh semata-mata kita kata, oleh kerana saya dapat kebaikan daripada benda ni, maka boleh saya ambil. Sedangkan dari segi hukum dia haram. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan, Puan. Ya. Alhamdulillah. Kali kedua ya. Kali pertama di Madrasah Al-Ikhwan. Silakan. Malam Jumaat. Baik. Ya. Baik. Boleh saya jawab dulu ya? Sebab kalau masuk yang ketiga kan saya pun lupa yang pertama apa soalan dia. Yang pertama, yang kedua saya masih ingat lagi. Pertama, isunya adalah amalan membaca Yasin pada malam Jumaat. Jadi Puan katakan ada Wahabi yang tak bagi sebab dia kata tak ada dalil. Jadi ialah bid'ah. Tapi kalau kita tanya Wahabi balik, dia kata dia tak larang baca Yasin. Dia pun tahu baca Yasin itu boleh. Dia larang mengkhususkan. Mengkhususkan baca Yasin malam Jumaat itu tak ada dalil. Baik, kita jawab daripada dua sudut. Sudut yang pertama, mengkhususkan tu ada dalil. Tapi dalilnya hadis yang dhaif. Iaitu diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a Yasin lailatal Jum'ah ghufira lahu." Ataupun disebut asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca Yasin pada malam Jumaat, dia akan diampunkan dosa dia. Jadi oleh kerana Nabi SAW sebut malam Jumaat, ya kita baca malam Jumaat, harapan diampunkan dosa. Cuma orang-orang yang pandai menilai hadis, dia kata riwayat tu dhaif. Apa arti dhaif? Berarti kemungkinan hadis itu daripada Nabi SAW tak kuat. Jadi bukan maudhu'. Kalau maudhu' mana hadis tu palsu. Sebenarnya bukan Nabi kata pun. Tapi orang reka-reka kata Nabi kata. Itu maudhu', kita letak tepi. Dhaif dan sahih sama daripada satu sudut, berbeza daripada sudut yang lain. Apa persamaannya? Sama-sama hadis ahad. Maknanya tak sampai level mutawatir. Mutawatir ni perawi ramai.
Sekira-kira dah yakin dia daripada Nabi. Takkan ramai itu pakat tersilap, pakat terlupa, mustahil. Kalau mutawatir, tak perlu tanya lagi sahih ke tak sahih, memang itu daripada Nabi. Bila ahad, mungkin seorang perawi, mungkin dua perawi, perawi ini boleh tersilap, boleh terlupa. Oleh kerana ada keraguan, zonni daripada sudut itu, ulama' terpaksa kerja lebih. Mereka kaji kualiti perawi, mereka kaji juga sambungan sanad tu, terputus atau bersambung. Jadi secara ringkas, kalau perawi itu kualitinya bagus, kuat ingatannya, siqah orangnya, dan juga sanad tak terputus, dikatakan hadis itu sahih. Bila sanad terputus misalnya, atau perawi itu pelupa orangnya, ya, maka dikatakan dhaif. Apa makna sahih? Sahih bukan 100%, tidak. Sahih maknanya kemungkinan besar, Nabi kata. Sebab itu wajib beramal dengan hadis sahih, sebab kemungkinan besar. Sementara hadis dhaif, kemungkinan Nabi kata itu tidak sebagus hadis sahih. Dhaif ni pun banyak level, ada dhaif sedikit, ada dhaif sederhana, ada dhaif jiddan, ya. Maka yang dhaif sederhana ke atas ni biasanya ulama kata kalau setakat fadailul a'mal tak ada masalah. Kenapa fadailul a'mal tak ada masalah? Kerana hukum dah jelas. Hukum baca Yasin sunat dapat pahala. Tinggal lagi diampunkan tak pahala? Mungkin kalau betul Nabi kata diampunkanlah. Tapi kalau bukan Nabi kata, ya tak dapatlah fadilat tu, tapi masih dapat pahala baca Yasin. Konsep beramal dengan hadis dhaif ni, kalau kita nak faham dengan fahaman mudah orang awam, adalah konsep kita slowkan kereta bila orang bagi bil. Pasal tak? Bila kita tengah sedap laju 15, 16, tiba-tiba daripada belah sana bagi bil. 2-3 kereta bagi bil, kita terus slow down. Sebab mana tahu ada speed trap. Biasa orang bagi bil speed trap. Pasti ke dia bagi bil tu nak bagi tahu speed trap? Tak pasti. Banyak kali dia bil sudah nak potong kereta depan. Banyak kemungkinan. Tak apalah. Tak pasti pun janji aku berhati-hati. Itu konsepnya berhati-hati. Walaupun tak pasti hadis itu daripada Nabi SAW atau tidak, kerana dia dhaif, tapi kalau betul daripada Nabi SAW, saya tak terlepas peluang dapat fadilat tadi. Jadi Manawi kata, sepakat para ulama, termasuk ahli fiqh dan ahli hadis, boleh bahkan yustahabbu, digalakkan beramal dengan hadis dhaif selagi mana bukan palsu. Kalau palsu tak boleh. Okay. Jadi nak kata tak ada dalil khusus, ada. Yang kedua, bila mereka katakan kita mengkhususkan tu tak tepat. Kita pun setuju. Kalau mengkhususkan perlu ada dalil. Tadi dah ada dalil. Tapi yang mengkhususkan yang kita juga akan tolak adalah kalau ada orang kata baca Yasin hanya malam Jumaat. Siapa nak baca Yasin jangan baca malam Rabu, jangan baca malam Khamis, hanya boleh malam Jumaat. Itu kita kena minta dalil pada dia. Mana dalil? Di sisi kita boleh mana-mana pun. Cuma kita lebihkan pada malam Jumaat ni kerana ada hadis dhaif tadi. Dan yang kedua kerana kita nak istiqamah. Kenapa nak istiqamah? Kerana dalam hadis Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Baca Yasin seminggu sekali itu sedikit sebenarnya. Kalau kita orang rajin, saya tiap-tiap hari baca Yasin. Habis kenapa kamu buat juga? Alah, sekurang-kurangnya adwam. Yang paling berkekalan. Harap-harap dapat kasih Allah. Begitu. Sebab itu kita tak tinggal. Tiap-tiap malam Jumaat kita baca, moga-moga itu dianggap amalan yang istiqamah. Baik. Yang ketiga, ataupun yang dikatakan khusus adalah, iaitu misalnya dia kata kalau nak baca Quran malam Jumaat mesti baca surah Yasin, tak boleh baca surah lain. Cuma kita kena minta dalil. Mana dalil? Setahu kita tak ada masalah baca surah apa boleh. Kalau macam itu maksud mengkhususkan, kita setuju. Tapi yang diamalkan oleh masyarakat kita adalah membiasakan diri melakukan satu amalan soleh, ya, pada masa tertentu, itu tidak dilarangkan. Bahkan ada kisah misalnya Nabi SAW sendiri menziarah, pergi sembahyang Masjid Quba setiap hari ziarah kubur syuhada Uhud setiap tahun dan sebagainya. Jadi asalnya ibadah itu ibadah yang tidak diikat. Kita nak biasakan diri, silakan. Kalau nak mengkhususkan, betul kena ada dalil. Jadi yang kita amalkan sebenarnya adalah membiasakan diri, bukan mengkhususkan. Kemudian soal ziarah kubur, mereka mempertikaikan kenapa hari raya je ziarah kubur, ya. Jadi ziarah kubur ni ibadah yang umum. Nabi SAW suruh, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Satu masa dahulu saya pernah larang kamu daripada ziarah kubur. Sebab awal-awal Islam, ziarah kubur bab benda haram, meratap, itu ini. Lalu Nabi SAW lihat orang Islam dah bagus, iman dah kuat. Jadi Nabi SAW kata, ala fazuruha. Ketahuilah,
pergilah ziarah kubur. Jadi perintah daripada Nabi SAW ni asalnya menunjukkan wajib. Tapi dalam konteks ini tidak. Iaitu mengangkat larangan dahulu. Maknanya sekarang disuruh. Sunat ya, ziarah kubur dapat pahala. Adakah Nabi SAW tetapkan bila? Tidak. Bila Nabi SAW tak tetapkan bila, kita nak melarang orang ziarah kubur hari raya tu, kita perlu bawa dalil. Selawat bila-bila masa boleh. Termasuk selang-selang tarawih. Kita kata tak, selang tarawih jangan selawat. Kita kena bawa dalil. Kerana dalil selawat umum. Dalil ziarah kubur umum. Tapi kamu mengkhususkan ziarah kubur hari raya, biasa sama juga. Mengkhususkan maknanya dia kata ziarah kubur hanya boleh 1 Syawal. Lain pada 1 Syawal jangan ziarah kubur. Itu jelas tak betul. Atau dia kata aktiviti pada 1 Syawal mesti ziarah kubur. Tak ziarah kubur tak boleh. Itu mesti ada dalil. Yang diamal oleh masyarakat adalah membiasakan diri. Macam puan sebut tadilah, ya, yang biasa dia balik kampung hari raya. Alang balik kampung ziarah kubur. Lagi satu, kadang-kadang dia bukan isu dia anggap itu satu kemestian. Tapi manusia ni dia ada yang namanya sentimental. Dulu masa ibu bapa dia hidup, hari raya itulah dia bersalaman, dia cium tangan, dia makan ketupat sama-sama. Bila ibu bapa dah meninggal, kenangan tu datang. Jadi nak makan ketupat dah tak boleh. Apa yang dia buat? Dia pergi ziarah kubur, dia mendoakan, dia baca Yasin dan sebagainya. Itu yang berlaku sebenarnya. Tapi Wahabi biasanya dia ada su'uzzon. Dia anggap kita ziarah kubur tu kerana kita kata itulah dalilnya, mesti ziarah kubur 1 Syawal atau 1 Syawal mesti ziarah kubur. InsyaAllah kita tidak berpahaman berdemikian. Kalau adalah di kalangan masyarakat yang kurang berilmu misalnya, dia salah faham, ya kita betulkan. Bukan kita larang benda yang agama tidak larang. Agama tak larang ziarah kubur 1 Syawal boleh, 2 Syawal boleh. Ya, bahkan sepanjang tahun boleh ziarah kubur secara umum. Baik. Okay. Saya bercadang nak berhenti jam 9 ya. Kalau tak ada soalan, saya pergi kepada bahaya yang kedua, iaitu bahaya menterbalikkan sunnah dan bid'ah. Kita ni Wahabi kata ahlul bid'ah. Cuma kalau dia nak pilih kita, dia kata kamu adalah ahlul bid'ah hasanah. Sebab kita mempertahankan bid'ah hasanah. Saya pernah ditanya macam tu, Ustaz, apa kata saya Ustaz tubuhkan NGO namanya Ahlul Bid'ah Hasanah wal Jamaah. Dia belilah sebab saya kan pertahankan bid'ah hasanah. Saya kata tak perlu. Cukup dah Ahlus Sunnah wal Jamaah tu dah cukup. Sebab mengiktiraf bid'ah hasanah tu adalah sunnah. Jadi kalau kamu sebut Ahlus Sunnah, termasuklah mengiktiraf bid'ah hasanah. Baik. Kenapa Wahabi keliru tentang bid'ah ini? Di sisi kita ikut Imam Syafi'i, kita ikut ulama-ulama yang lain. Boleh kata hampir semua ulama setuju bid'ah itu terbahagi 2. Imam Syafi'i paling ringkas dan jelas. Apa kata Imam Syafi'i? 3 poin dia. Poin yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah 2 jenis. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah, terpuji dan terkeji. Poin yang ketiga, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Mana bid'ah yang selari dengan sunnah, yakni kena dengan ajaran Nabi, itu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Mana bid'ah yang bercanggah dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, itu terkeji. Dah selesai, tutup buku. Mana nak tahu Ustaz, bid'ah tu selari tak selari? Itu kerja ulama. Yang kita sembahyang jarak-jarak baru ni. Kenapa ulama mufti-mufti tak larang? Padahal itu jelas bid'ah. Kan zaman Nabi sembahyang rapat-rapat, bahkan Nabi suruh kalau ada kan sadul furaj, kalau ada furjah, ada ruang, kena penuhkan. Tiba-tiba kita kalau arahan bertentangan, kita kata kena jarak. Ingat tak Imam masa PKP dia kata apa? Tuan-tuan, tolong jaga penjarakan sosial. Ini bid'ah jelas. Kenapa mufti tak larang? Kerana ada juga dalam agama sunnah menjaga nyawa. Sunnah menolak mudarat, ad-darur yuzal. Maka para mufti dia maklumkan pada masa itu, betul tak betul itu nombor 2. Tapi data yang ada pada mufti adalah kalau duduk dekat-dekat pada zaman pandemik, itu membahaya. Itu memudaratkan. Maka untuk menolak mudarat, terpaksa solat jarak walaupun bid'ah dalam urusan ibadah. Baik. Wahabi dia confuse hadis Nabi, hadis sahih. Tapi kefahaman mereka tak sahih. Hadis yang bermaksud setiap bid'ah sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah sesat. Jadi dia kata kamu nak ikut Imam Syafi'i ke nak ikut Nabi? Wala haula wala quwwata illa billah. Habis Imam Syafi'i ikut siapa kamu agak-agak?
Imam Syafi'i ikut Nabi lah tu, tapi Imam Syafi'i bukan macam kamu. Baca satu hadis, hanya pegang satu itu, lupa hadis-hadis yang lain. Lupa ayat Quran. Okey. Oleh kerana dalam hadis sebut kullu, maka Wahabi tak boleh terima ada bid'ah yang hasanah. Okey. Baik, sebenarnya dia terima. Pertama, kullu memang banyak makna sebahagian. Misalnya, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada raja yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Raja hanya ambil sampan yang elok. Itulah hikmah kenapa Nabi Khadir AS melubangkan sampan itu. Supaya bila raja tengok, raja tidak rampas. Padahal sebut kul. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu bni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanam. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Pada Nabi anak Adam tidak. Pada Nabi bila wafat jasad hancur tidak. Tidak. Orang mati syahid juga Allah jaga, jasad tidak hancur. Bahkan ada orang mungkin di Melaka ni bukan Nabi, bukan mati syahid, mati atas katil, bila tak dialih jenazah, masya-Allah, elok dia pergi jenazah dia. Habis hadis tak betul lah Ustaz, bukan hadis tak betul. Cara kamu faham hadis tak betul. Kullu bani Adam maknanya kebanyakan anak Adam bila mati leput. Tapi bukan semua. Kenapa ulama tidak faham kullu bid'atin makna semua? Pertama kerana tadi, kullu memang biasa makna sebahagian. Kedua, ada dalil Quran, hadis dan asar menunjukkan bahawa kullu dalam hadis bermakna sebahagian. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ketika mensyarahkan hadis itu dalam Sahih Muslim, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah, sabda Nabi setiap bid'ah itu sesat, haza'am makhsus. Ini lafaznya umum tapi makna dia khusus. Wal murad ghalibul bid'ah. Yang Nabi SAW maksudkan adalah kebanyakan bid'ah. Kenapa? Pertama ayat Quran. Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah adalah mereka yang buat bid'ah tu. Rahbaniyah apa dia? Cari hidup kependetaan, fokus ibadah. Tak fokus pada urusan dunia. Dunia ni ala qadar saja. Yang lain ibadah. Ini namanya rahbaniyah. Kan rahib. Ibtada'uha. Orang Nasara yang buat bid'ah tu. Ma katabnaha alaihim. Kami tak tetapkan macam tu buat mereka. Kenapa mereka buat bid'ah tu? Ila ibtigha'a ridwanillah. Tidak ada sebab mereka nak dapat ridha Allah. Dan khas ceritanya, ada pemerintah yang zalim, buat maksiat. Jadi orang-orang pengikut Nasara yang masih taat dengan Nabi Isa AS ni, amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang amar ma'ruf, nahi mungkar ni dibunuh. Jadi yang selamat tersepit. Hidup dalam masyarakat, bergelumang dengan maksiat. Kalau larang, nyawa melayang. Nak jaga agama, nak jaga nyawa, akhirnya duduk jauh pada masyarakat, tepi hutan, tepi gunung, fokus ibadah. Ini namanya rahbaniyah. Apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Kaitannya adalah Allah keji mereka. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dah elok mereka hidup rahbaniyah, mereka tidak lagi memenuhi hak-hak rahbaniyah. Lalu Allah labelkan mereka ini sebagai orang fasik. Kalau meninggalkan satu perbuatan dikeji, maknanya perbuatan elok ke buruk? Satu perbuatan tu dia selalu buat, lepas tu dia tinggal. Bila dia tinggal, dikeji dia. Berarti perbuatan dia tinggal tu baik ke buruk? Ya baik. Kalau perbuatan tu buruk, dipuji. Orang dulu minum arak berjudi, dah tak minum arak tak berjudi, kita puji dia. Kalau dulu dia semayang bersedekah, sekarang tidak semayang lagi, kita keji dia. Jadi bila Allah keji orang-orang Nasara meninggalkan rahbaniyah, berarti rahbaniyah tu baik. Dan dengan nas Al-Quran, rahbaniyah itu adalah bid'ah. Sebab itu Imam Qurtubi mengatakan, ayat ini menjadi dalil setiap perkara baharu namanya bid'ah, dan sayugi orang yang melakukan bid'ah yang baik, dia perlu mengekalkannya. Kalau tidak akan dikeji oleh Allah. Dan yang kedua, hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu cara yang baik, dapat pahala dan pahala orang yang menirunya. Ada orang kata, tak, itu sunnah Nabi tak? Maksudnya siapa yang hidupkan sunnah Nabi? Tak betul. Kalau sunnah Nabi, kenapa di hujung hadis wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan? Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu cara yang buruk. Kalau sunnah Nabi mana ada buruk? Kalau sunnah Nabi mesti hasanah semua. Berarti hadis bukan maksud sunnah dengan mana sunnah Nabi. Sunnah dari segi bahasa iaitu jalan. Jadi siapa yang mengadakan jalan yang baik dapat pahala dan pahala yang meniru, dan siapa yang buat jalan yang buruk dapat dosa dan dosa orang yang meniru. Dalil yang ketiga, Nabi SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Oh, Wahabi pegang hadis ni sama macam kita.
Tapi cara faham berbeza. Wahabi kata inilah dalil haram buat bid'ah. Kerana siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan kami, yang urusan agama, maka dia tertolak. Oh, ada kamu tak terjemah tu. Ada kamu skip. Tak habis kamu terjemah tu. Cuba baca balik. Man ahdasa fi amrina haza, barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan kami ni, yakni urusan agama, ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka kalau ada perkara baru, ulama kena cek, ni ada asas atau tidak dalam agama. Ya? Saya ambil contoh yang mudah, sambutan Maulid. Kalau selawat sedang tarawih bukan bid'ah. Selawat tidak pernah bid'ah. Quran suruh, hadis suruh, tidak ditetapkan masa, maka termasuk sedang tarawih. Kalau siapa kata selawat sedang tarawih bid'ah, dia tak faham. Tapi kalau Maulid kita setuju. Maulid sambut macam kita sambut ni bid'ah. Zaman Nabi tak ada sambut Maulid dengan ceramah, tak ada sambut Maulid dengan jamuan, tak ada buat majlis selawat, tidak ada perarakan. Maka sambutan Maulid bid'ah. Cuma adakah haram? Kena tengok hadis tadi. Minhu am laisa minhu. Okey, sambut Maulid konsepnya daripada agama. Iaitu Nabi SAW apabila ditanya, kenapa bagi dia rajin puasa pada hari Isnin? Bagi dia menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Dan dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah, hendaklah mereka itu bergembira. Kata setengah ahli tafsir, rahmat Allah itu adalah Nabi. Kita diperintahkan supaya bergembira dengan Nabi SAW. Apa cara? Tak ditetapkan. Maka kembali kepada kaedah umum, boleh kita bergembira dengan apa cara sekalipun, asalkan tidak melanggar syariat. Kita ambil contoh yang ekstrim. Sambut Maulid Nabi buat tari menari minum arak. Ya, bid'ah sayi'ah dalalah. Tapi kalau dengan ceramah, minhu am laisa minhu. Ceramah Maulid sebenarnya tazkirah. Cerita lama orang dah tahu dah. Bukan taklim pun. Cerita tu cerita yang sama juga. Nabi pergi ke Taif, dia baling batu, darah mengalir. Tapi ada ustaz ni sampaikan menangis kita. Insaf kita. Itu namanya tazkirah. Fazakir fa inna zikratan faul mu'minin. Oh, kalau gitu tazkirah daripada agama. Lagi, jamu makan. Nabi SAW memerintahkan afshus salam wa at'imut ta'am. Sebarkan salam dan jamu makan. Jamu makan kerana apa? Ya, kita pulang. Kena naik rumah. Ya, kerana naik pangkat. Saja-saja nak jamu makan. Kerana Maulid, kita pulang. Ya, berarti jamu makan itu sunnah. Daripada agama. Lagi, selawat. Selawat memang jelas. Sebab selawat, kita dah kata tadi, perintah ni umum, nak banyak mana, di mana, bila, seorang, ramai-ramai, spontan, dirancang, silakan. Lain kalau sembahyang, ada waktu dia. Kena suci daripada hadas. Ya, kalau ramai-ramai, lain pahalanya. Seorang-seorang lain pahalanya. Sembahyang tu khusus. Sebab itu kalau orang kata, bidah hasanah, kenapa tak sembahyang subuh 4 rakaat? Kalau asal baik boleh buat. Sembahyang subuh 4 rakaat tak baik. Sebab dia ibadah muqayyadah. Ibadah yang diikat dengan bilangan. Baik. Kemudian apa lagi? Berarak. Berarak apa ni? Kalau minum arak, ia confirm haram. Berarak bukan minum arak. Berarak tu berjalan beramai-ramai kan? Apa hukum berjalan beramai-ramai? Hukum asalnya harus. Tapi boleh berubah hukum tadi. Misalnya berjalan beramai-ramai dalam keadaan tidak menutup aurat. Ia haram. Berjalan beramai-ramai menyakiti kedai-kedai orang habis dia langgar. Ya, orang berniaga pun terpaksa. Itu haram. Tapi berjalan beramai-ramai, menzahirkan kegembiraan kerana perkahwinan, kerana maulid, kerana apa, itu harus, boleh, dibenarkan. Jadi sebab itu agama kita sebenarnya luas. Saya dah nak tekan break ya, supaya kita dapat berhenti. Tetapi Wahabi sempitkan kerana gagal faham usul fiqh. Saya ambil usul fiqh yang simple. 4 sumber hukum, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini yang paling basic lah. Ada lagi sadu zara'i', masalih mursalah, uruf dan sebagainya. Ini yang paling basic. Wahabi tak perasan Quran. Bukan tolak Quran ya. Tak perasan Quran. Dia tidak hirau ijma' ulama'. Dia tidak pandai guna qiyas. Dia hanya fokus sunnah satu saja. Dah dia fokus sunnah satu saja. Dia tak nampak sunnah selain sunnah perbuatan. Padahal ada sunnah perkataan, ada sunnah pengiktirafan. Saya ambil contoh mudah. Isu berzikir dengan menyebut Allah semata-mata. Satu orang duduk, Allah, Allah. Atau ramai-ramai, Allah, Allah, Allah. Jadi orang kata, ini tak ada dalil. Nabi tak buat. Okay? Pertama, dia tak perasan Quran dalil. Allah berfirman, wazkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Wazkuru situ maksudnya ingat Ustaz. Ya, ingat pun dia juga.
Sebut Allah disuruh, ingat Allah juga disuruh. Jadi sudah terpayung dengan dalil Al-Quran. Wadhkurisma rabbika bukrata wa asila. Sebut nama Tuhanmu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Ya Allah. Jadi dia tak perasan Quran. Dan dia tidak hirau ijma'. Ijma' ulama selama 700 tahun lebih tidak ada yang pendekatkan zikir Allah. Pertama pendekatkan Al-Imam Ibn Taymiyah juga. Takkanlah kamu nak tolak ratusan tahun ulama ijma' semata-mata seorang tokoh yang datang kemudian. Kemudian kias. Kias ni benda yang sama, dia hukumnya sama. Sama macam mana? Zikir ni sama semacam ibadah lain yang tidak diikat. Ibadah selawat, ibadah. Doa, ibadah. Baca Quran, ibadah. Tapi dia tak ikat. Maknanya nak zikir bila? Terpulang. Nak zikir di mana? Secara umumnya di mana-mana boleh berzikir. Nak zikir banyak mana? Ikut kemampuan. Kecuali zikir yang Nabi dah sebut bilangan, kita ikut. 33, 33, kita ikut. Mungkin imam tadi nak cepat ya. Tapi rugilah. Sebab la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu dijadikan perlindungan daripada syaitan, diberi 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajah. Kan kita miss la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau boleh yang Nabi sebut kita raikan 10 ya 10. Allah majini minana 7 kali. Kalau sebut waktu maghrib, takdir meninggal malam ni tak masuk neraka. Sebut lepas subuh, takdir meninggal siang tak masuk neraka. Yang tu kita jangan tinggal. Dan 7, jangan 3, jangan. Haram tu Ustaz kalau tak baca langsung pun tak haram. Kan sunat. Tapi rugilah kot kita meninggal malam ni tak masuk neraka, kan masuk syurga. Sebut 7 kali je. Dan yang 33 tu Allah ampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi yang lain terpulanglah ikut kemampuan. Jangan lebih had lah. Orang kata apa? Gila isim tu kerana dia lebih had. Nak berubah terus dia bantainya zikir 5,000 berasap. Tu dah cakap seorang-seorang, janganlah. Nak berzikir ni ikut kemampuan. Sebab tu orang ada syekh tu tengok baru nak berubah. Kamu istighfar 100 kali. 100 je syekh. Cubalah dulu. Tengok-tengok nak 1,000 kan lain macam. Dan zikir dengan subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allah akbar boleh, Allah juga zikir. Jadi dia hanya fokus sunnah. Dia kata Nabi tak buat. Tak jumpa hadis kata Nabi duduk sebut Allah. Habis yang Nabi cakap, yang Nabi bersabda la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tak betul-betul lidah kamu tu lembab dengan menyebut Allah. Berarti sebut Allah itu sunnah. Jadi itu bahaya Wahabi secara ringkas dalam waktu yang sempat saya sampaikan pada malam ini. Dan secara umum kita seru sebab kawan-kawan kita yang berfahaman Wahabi ini masih saudara kita se-Islam, seagama. Jangan benci kepada mereka, kasihi pada mereka dan doa seikhlas hati. Moga-moga Allah kembalikan mereka itu kepada kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Tanah Hijaz ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana pula imam-imam dia tu, imam dia juga, betul apa yang saya dengar banyak daripada ni Pama Wahabi. Lagi tak ada tak berbincang langsung dia untuk hadis jemaah untuk imam. Jadi bagaimana kita nak mengikuti imam tersebut? Menarik soalan ni. Imam Mekah Ini soalan yang agak popular sebenarnya. Saya pun kalau ada slide, saya ada FAQ saya tu, salah satunya adalah orang kata, kamu tolak Wahabi. Habis itu, kamu semayang di Mekah tu macam mana pula ikut Imam Mekah? Okay. Soalan kita yang pertama, kan awak pesan jangan suka label orang Wahabi. Kiranya awak dah label Imam Mekah Wahabi. Padahal awak tak kenal pun Imam Mekah tu siapa, apa pegangan dia. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, hatta kalau betul lah dia Wahabi, katalah kita duduk lama di Mekah, kita memang kenal imam ni memang fahaman dia Wahabi. Misalnya kan, masih sah kita berimam dengan Wahabi. Wahabi bukan kafir. Wahabi termasuk ahlul bid'ah. Kerana di bab bid'ah benda-benda yang bercanggah dengan apa diboleh Nabi SAW. Maka kita kembali pada hukum fiqh, berimam dengan ahlul bid'ah sah dengan karahah, makruh. Begitu. Yang ketiga, kalau memang kita dapati sembahyang dia batal atas satu sebab, mungkin kerana akidah dia jelas-jelas tajsim, dia kata, ya, memang Allah tu seketul atas arah macam itu. Tajsim yang soreh dia bawa kepada kufur. Kita tahu, memang dia pernah cakap kat kita sendiri. Memang Allah tu seketul macam kita juga. Cuma lupa tak sama lah. Misal begitu.
Kalau kita tahu, tak sah kita ikut dia. Sama macam kita, misalnya kita sembahyang dari belakang Imam Mekah, kita tengok dia buat satu pergerakan yang banyak, 7 kali berturut-turut misalnya. Adakah kita boleh kata, oh oleh kerana Imam Mekah, kira halal lah. Mana ada macam tu? Dalam kitab fiqh, sesuatu perkara yang membatalkan solat, imam mana pun batal. Maka kita wajib mufaraqah. Jangan kita kata, takkan kamu mufaraqah dengan Imam Mekah kot? Imam Mekah ke imam mana ke? Kalau batal solat dia, wajib kita mufaraqah. Kalau tidak, batal sekali dengan solat kita. Tapi secara zahir, dia orang mukmin, sembahyang dia sah, maka kita ikut dia jadi imam, tak ada masalah. Kita pun tak tahu dia Wahabi ke apa ke. Tapi kalaupun dia Wahabi, macam saya kata tadi lah, paling-paling adalah makruh. Terbukti batal, Imam Asy'ariyah ke, Imam Ahli Sunnah ke, kalau terbukti batal, kita kena mufaraqah. Wallahu a'lam. Boleh? Ya. Kalau ada Wahabi, memang dia takkan puas hati lagi. Macam mana? Saya bukan berceramah nak bagi Wahabi puas hati. Dalam Facebook pun kalau saya jawab, kalau Wahabi tanya, saya tengok. Agak-agak dengan jawapan saya, the silent leader sebelum ambil manfaat, saya akan layan. Sebab saya tahu, kemungkinan besar yang bertanya tidak akan terima. Sebab dia sudah ada satu benda yang blok pemikiran dia. Kalau dia terima, itu bonus. Tapi saya percaya yang baca lain tu dia akan dapat manfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.